Salam sejahtera, nama saya Nadami Hana binti Hari dan saya daripada Kelas 5 Biru dan saya akan memberikan tentang pokok seleri. Macamnya idea saya bercadang untuk menanam pokok seleri menggunakan sistem takungan yang dibuat dengan bahan terpakai. Okey. Bahan dan medium penanaman: botol plastik terpakai, paip PVC, lidi katil, gabus, tali benih, leka, gabuh kelapa. Ini cara langkah-langkahnya. Kesimpulan, saya berasa amat gembira dan puas hati dengan projek penanaman yang telah saya hasilkan dengan bantuan ibu bapa saya. Saya dapat mempelajari teknik penanaman yang unik dan cara menggunakan bahan guna semula. Sekian, terima kasih. Okey, sama. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Masyarah binti Abdul Kadir. Saya dari kelas 5 Biru. Okey, awak tanam pokok apa ni? Hari ini saya nak bentang tajuk teknologi pertanian bandar. Pokok saya adalah pokok bayam. Okey. Kandungan dalam slide ini adalah nombor 1, menjana idea. Nombor 2, melakar reka bentuk sistem takungan. Nombor 3, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Nombor 4, alatan yang digunakan. Nombor 5, bahan yang diperlukan. Nombor 6, medium penanaman. Nombor 7, langkah-langkah menghasilkan reka bentuk sistem penanaman. Nombor 8 adalah kesimpulan. Menjana idea. Saya bercadang untuk menanam jenis tumbuhan yang menghasilkan makanan seperti sayur sawi dan bayam. Saya menggunakan sistem takungan untuk menanam pokok kerana saya tinggal di rumah pangsa dan kawasan terhad. Melakar reka bentuk sistem takungan. Gambar lakaran yang pertama, gambar lakaran yang kedua dan gambar lakaran yang ketiga. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Alatan yang saya gunakan untuk projek ini adalah pen penanda, gergaji lengkung, halus, sudik tangan, gunting dan corong. Bahan yang diperlukan untuk membuat projek ini adalah tali mop, botol plastik, paip PVC, gabus, lidi sateh, anak benih dan cat sembuh. Medium penanaman yang diperlukan adalah gabut kelapa dan lecah. Langkah-langkah menghasilkan reka bentuk sistem penanaman. Pertama, kita perlulah menanda garisan pada botol. Kemudian kita perlulah potong mengikut tanda tersebut. Seterusnya, kita perlu membuat corak padanya dan potong mengikut saiz. Ini hasilnya apabila sudah potong. Kemudian kita perlulah kita perlu spray kepada botol. Kemudian kita perlulah cucuk lidi ke dalam gabus, masukkan ke dalam paip PVC. Kemudian perlulah masukkan tali mop ke dalam penutup botol. Kemudian kita perlulah masukkan paip PVC ke dalam penutup botol dan masukkan penutup botol ke dalam botol. Kemudian kita perlulah masukkan lecah ke dalam botol dan juga masukkan gabut kelapa. Seterusnya kita perlulah menabur anak benih dan kita perlu tuang air, siram air. Kesimpulan untuk projek ini,
Saya berasa gembira kerana dapat menanam pokok walaupun di tempat yang terhad dan saya berasa teruja dapat mencantikkan kawasan rumah. Ini adalah hasil selepas seminggu. Oh, dah ada hasil dah. Ni. Okey, yang tu nampak anak bayam dia. Kecil lagi kan? Kecil lagi. Nanti dah besar sikit boleh makan lah. Okey, tahniah Guna. Ni semua awak buat sendiri kan? Buat sendiri. Okey, tak apa. Saya buat dengan mak saya. Okey, tak apa. Okey, tahniah. Okey, awak macam cikgu tengok semua gambar-gambar yang awak buat tu maksudnya awak tak ambil daripada mana-mana dalam buku ke, semua guna gambar sendiri kan? Gambar sendiri. Okey, tak bagus. Okey. Tahniah. Okey, seterusnya tadi Kalisha Maisarah. Okey, cikgu. Selamat pagi kawan-kawan dan guru-guru sekalian. Nama saya Nur Kalisha Maisarah binti Muhaidir. Saya daripada kelas 5 biru. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan semua cara membentuk sistem penanaman secara takungan. Saya memilih pokok bayam. Pertama sekali, kawan-kawan perlu menyediakan bahan dan peralatan seperti di bawah. Antaranya ialah pen penanda, gambut kelapa, leka, botol plastik terpakai dan sebagainya. Mari kita mula membuat. Langkah pertama, kawan-kawan perlu membuat garisan pemotong pada bahagian atas botol mineral terpakai. Tujuannya supaya kawan-kawan boleh memotong botol dengan lebih kemas. Langkah kedua, kawan-kawan perlu memotong botol mengikut garisan yang telah dilukis tadi. Dan hasilnya akan jadi macam ni. Kalau kawan-kawan tak boleh potong, kawan-kawan boleh letak pisau di api, lepas tu kawan-kawan boleh potong. Langkah seterusnya, kawan-kawan boleh melukis corak pada bahagian badan botol. Kawan-kawan boleh melukis apa sahaja corak dengan pen penanda asalkan ianya tidak tajam bahagian atas. Empat ialah perlu memotong corak yang telah dilukis tadi dengan gunting. Berhati-hati kawan-kawan kerana gunting ini tajam. Seterusnya, kawan-kawan perlu menebuk lubang limpah dengan gerimik. Jika kawan-kawan tidak mempunyai gerimik, kawan-kawan juga boleh menggunakan paku. Tujuan menebuk lubang limpah ialah supaya air lebihan di dalam bekas boleh limpah keluar. Langkah yang seterusnya ialah menebuk lubang limpah pada permukaan atas botol. Ini dilakukan supaya kita boleh memasukkan tali mop ke dalam lubang tersebut. Kalisha, saya tak boleh dengar apa awak cakap. Cikgu dengar ke cikgu? Saya boleh dengar. Cikgu terleft. Cikgu terleft. Sambung je. Okey. Langkah ketujuh ialah memasukkan tali mop ke dalam lubang yang telah ditepuk tadi. Seterusnya, kawan-kawan perlu mewarnakan bekas tadi dengan cat sembur ataupun kawan-kawan boleh mengecat botol tersebut. Yang ke-9, kawan-kawan perlu menyediakan alat pengukur aras air. Yang ialah kawan-kawan perlu memasukkan pipe PVC. Kawan-kawan perlu menucuk gambut kapus pada biji sate dan masukkannya ke dalam pipe PVC. Seterusnya, kawan-kawan perlu memasukkan penutup botol melalui pipe PVC. Kawan-kawan perlu menembuk lubang pada penutup botol sebelum memasukkan ke dalam pipe PVC. Yang ke-9, kawan-kawan perlu memasukkan pengukur paras air ke dalam bekas tadi. Kawan-kawan hanya perlu kerukan penutup botol dan siap. Yang ke-11, kawan-kawan perlu memasukkan alat pengukur paras air tadi ke dalam bekas yang telah dicat ataupun diwarnakan. Yang ke-12, kawan-kawan perlu memasukkan leka ke dalam bekas. Kawan-kawan hanya perlu memasukkan separuh leka ke dalam bekas sahaja. Yang seterusnya, kawan-kawan perlu memasukkan gambut kelapa ke dalam bekas sehingga hampir penuh.
Yang ke-14, kawan-kawan perlu memasukkan anak benih ke dalam bekas. Jika kawan-kawan tidak mempunyai anak benih, kawan-kawan boleh terus memasukkan anak pokok ke dalam. Yang terakhir sekali, kawan-kawan perlu memasukkan air ke dalam pipe PVC sehingga lidi satin terapung. Itu aja. Ini ialah contoh hasil yang ada di dalam buku teks. Ini ialah hasil kerja saya. Itu saja, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, saya dapat mempelajari cara menanam pokok dengan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Pada pendapat saya, reka bentuk sistem penanaman secara takungan ini menjimatkan ruang dan sesuai dijadikan hiasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Maisara. Okey, bagus. Okey. Awak punya apa usaha tu kan? Okey, dah naik belum pokok awak sekarang? Dah naik dah cikgu. Dah naik besar ke kecil lagi? Dah besar dah sebab dah lama dah saya kan. Ada tak gambar yang terbaru? Tak ada. Sebab tu ada kat rumah tok saya. Tok saya dia orang kuarantin, jadi saya tak boleh pergi. Okey, seterusnya. Selamat pagi kawan-kawan dan cikgu-cikgu. Nama saya adalah Tika Safia dari kelas 5 Putih. Hari ini saya akan tunjuk teknologi pertanian bandar pokok cili. Cikgu boleh dengar ke? Cikgu dengar, cikgu dengar ni. Kita apa teruskan je. Sebab mikrofon tak boleh. Okey, cikgu dengar awak punya suara. Kita apa cakap? Okey. Okey, teruskan je. Ya, cikgu saya cakap. Tak dengar ke? Awak cakap ni cikgu dengar. Lepas awak terang cikgu tak dengar. Sebab saya Tak dengar apa suara Atika? Tak dengar. internet saya tak tahu. Oh, internet awak sangkut-sangkut. Tak apa, cakap je. Awak ni je slide awak tu. Okey, nanti kawan-kawan boleh baca. Awak cakap je kalau tak dengar pun. Kan sebab kita tak ada masa dah. Lagi dah dekat 11.36 dah. Okey, cakap je. Ya, cikgu saya cakap. Kenapa tak boleh dengar ke? Bila awak cakap ni cikgu dengar, tapi bila awak terang tu cikgu tak dengar. Dengar korang ke? Ke slide seterusnya. Okey. Okey. Melakarkan takungan. Okey, langkaran pertama, langkaran kedua dan langkaran ketiga. Atika buat. Okey, seterusnya. Okey, ini langkaran yang ketiga ni. Diambil sebagai awak punya projek ni. Okey. Seterusnya. Okey, alatan yang digunakan. Okay. Pen, lidi, botol air, mop kan, tali mop dan pisau. Okey, tengok menghasilkan. Boleh awak buat macam ni, tak apa, kecil pun tak apa. Kan, okey, seterusnya. Tak ada yang besar. Tak apa, cikgu cakap kan kecil pun tak apa. Okey, seterusnya. Okey. Tengok kesimpulan dia. Awak tak ada cakap tak dengar, tak apa cikgu baca. Jadikannya sukar tetapi saya berasa gembira apabila berjaya melakukannya
melakukannya hasil ini. Saya pun gembira kerana dapat belajar tentang teknologi pertanian bandar. Kan? Memanglah awak rampok macam susah, bila awak buat tu senang je. Kan kawan-kawan yang buat tu semua tengok ada perasaan mereka gembira. Okay, siapa-siapa yang tak buat tu lepas ni boleh buat, tapi awak record awak punya presentation tu hantar dalam Google Classroom grup kelas masing-masing. Sebab lepas ni cikgu tak boleh ni dah, tak apa. Dah habis dah tajuk ni. Okey, sekarang Naomi boleh dah Naomi? Selamat pagi cikgu dan kawan-kawan semua. Saya pagi. Naomi Yoyi Yun daripada 5 Biru. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara tanaman secara takungan yang saya buat di rumah. Okey. Saya telah menanam tauge secara hidroponik. Ini adalah lakaran-lakaran yang saya buat. Okey. Dah tauge tu awak dah ambil ke belum? Kan sebab tauge dia sekejap je kan. Nanti cikgu bagi masa 2 minggu, takut tauge tu awak nak makan dah ke? Naomi? Sudah. Oh sudah. Okey. Ada tak awak ambil hasil tauge tu? Ya. Dah. Okey. Tak apa. Teruskan. Bahan-bahan yang digunakan ialah bekas botol air yang telah dipotong. Tali mop digunakan sebagai medium penyerap air dari bekas ke kapas. Lubang ditebuk pada bekas plastik untuk diletakkan dimasukkan tali mop. Kapas digunakan untuk menggantikan tanah. Tanaman ditaburkan di atas kapas tisu. Air dimasukkan melalui pipe PVC. Paras air yang dikehendaki. Pipe PVC yang berfungsi sebagai saluran air. Lidi sate digunakan sebagai penanda aras air. Memilih alatan, bahan dan medium penanaman. Langkah-langkah kerja. Guntingkan botol plastik kepada 2 bahagian sebagai bekas atas dan bekas bawah. Tebukkan beberapa lubang pada bahagian bawah bekas atas. Masukkan tali mop ke dalam lubang yang ditebuk dan ikatkan knot di hujung atas tali mop. Pastikan hujung bawah tali mop tersentuh dasar bekas bawah. Letakkan bekas atas di dalam bekas bawah. Masukkan pipe PVC di tengah-tengah bekas sebagai saluran air. Masukkan lidi sate di dalam pipe PVC sebagai penanda aras air. Masukkan kapas ke dalam bekas atas. Masukkan kertas tisu di atas lapisan kapas. Taburkan benih tanaman di atas kertas tisu kapas. Tuangkan air ke dalam pipe PVC sehingga paras yang dikehendaki di dalam bekas bawah. Tambahkan air melalui pipe PVC tiap-tiap hari apabila paras air berkurangan. Ini adalah gambar-gambar yang diambil. Hari pertama. Hari kedua. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima. Hari keenam. Hari ketujuh. Hari ke-8. Hari ke-9. Hari ke-10. Okey, dah masak dah.
Ya. Okey. Tauge adalah satu kesimpulan. Tauge adalah satu jenis tumbuhan yang dapat digolongkan sebagai sejenis sayuran. Ia boleh dimasak dengan cara digoreng, direbus atau dicampurkan kepada makanan yang lain. Sayuran tauge yang juga dikenali dengan nama bean sprouts ini telah dikenali sejak 5,000 tahun lalu di Asia. Ia mempunyai kandungan vitamin A, B kompleks dan C yang cukup tinggi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, ia juga mengandungi vitamin E, kasa asam folat, serta rendah kalori yang tentunya baik untuk tubuh badan kita. Saya berasa amat gembira dan bangga sebab berjaya menghasilkan tanaman sistem takungan secara hidroponik di rumah. Terima kasih Cikgu Aisyah. Okey, sama-sama. Tahniah Naomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarinas dari kelas 5 biru. Hari ini saya akan memberitahu tentang teknologi pertanian bandar. Pokok daun pudina. Menjana idea. Cadangan untuk penanaman saya ialah pokok daun pudina. Saya menggunakan kaedah sistem takungan. Melakarkan reka bentuk sistem takungan. Lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Memilih alatan, bahan dan medium penanaman. Alatan, pen penanda, gunting, gergaji lengkung halus, pisau boleh laras, gerimit dan sudip tangan. Bahan: gabus, anak benih, lidi sate, tali mop, cat sembur, paip PVC dan botol plastik terpakai. Medium penanaman: gambut kelapa dan leca. Menghasilkan reka bentuk sistem penanaman. Langkah-langkah. Tanda tempat untuk memotong pada botol menggunakan pen penanda. Potong pada tempat yang ditanda menggunakan pisau boleh laras. Nombor 3, melukis corak pada botol. Nombor 4, potong mengikut corak yang dilukis menggunakan gunting. Nombor 5, membuat lubang limpah pada bahagian bawah botol menggunakan gerimit. Nombor 6, membuat lubang limpah pada bahagian atas botol. Nombor 7, masukkan tali mop pada lubang limpah. Nombor 8, gunakan cat sembur untuk mewarnakan botol. Nombor 9, cucuk lidi pada gabus dan masukkan paip PVC dan masukkan lidi ke dalam paip PVC. Nombor 10, masukkan paip PVC ke dalam bahagian atas botol. Nombor 11, masukkan bahagian atas botol ke dalam bahagian bawah botol.
Nombor 12, masukkan leca ke dalam botol. Nombor 13, masukkan gambut kelapa ke dalam botol. Nombor 14, tanamkan anak benih bersama gambut kelapa. Nombor 15, letakkan corong pada paip PVC lalu menuangkan air pada corong. Kesimpulan. Saya berasa gembira apabila membuat penanaman sistem takungan kerana pertumbuhan pokok yang mudah dikawal dan mudah disusun. Ia juga meningkatkan kualiti persekitaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih.